Selamat pagi dan salam sejahtera, Tuan. Hari ini saya dengan kumpulan saya akan membuat pembentangan dua, iaitu bertajuk Siddhartha Gautama Buddha. Saya Hamid Kumar Analagi Kumarawil dan kawan-kawan saya Tiniswar Analagi Mariwanan, Rubendran Analagi Tanavendran dan Ku Wei Kiang. Latar belakang Siddhartha Gautama Buddha dan kandungan pemikiran etikan yang dihasilkan. Latar belakang Siddhartha Gautama Buddha. Gautama Buddha adalah seorang ahli fikir dari India dan juga pengasas agama Buddha. Beliau lahir di Kapilavastu yang kini terletak di negara Nepal. Beliau anak kepada ketua kasta pahlawan Sakya dan dikenali sebagai Siddhartha pada masa mudanya dan kemudiannya sebagai Sakyamuni, iaitu orang bijaksana Sakya. Beliau dilahirkan di hutan kecil Lumbini yang berdekatan dengan Pekan Kapilavastu, Nepal. Ibu Buddha meninggal dunia selepas 7 hari Buddha dilahirkan. Peramal Asita meramalkan bahawa Siddhartha akan menjadi raja yang unggul atau orang yang suci. Ayahnya telah cuba memastikan Siddhartha tidak dapat melihat kehidupan manusia yang sebenar di luar tempat tinggal mereka kerana ramalan Asita. Beliau menganggap dengan pemerhatian Siddhartha terhadap kesengsaraan manusia dan alam semesta mungkin menyebabkan menjadi sami. Selepas 6 tahun, Baginda hampir meninggal dunia akibat kelaparan tanpa sebarang kebaikan yang diperolehinya. Baginda menjadi seorang Buddha apabila umurnya 35 tahun. Baginda bermula untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada semua makhluk dunia di bahagian utara timur India. Kandungan pemikiran oleh Siddhartha Gautama Buddha. Siddhartha telah mendapati bahawa setiap orang akan menyambut kelahiran, kesakitan, kelanjutan usia dan kematian selepas melihat seorang tua sakit mayat dan seorang sehat apabila Baginda berumur 29 tahun. Baginda mengambil keputusan untuk menjadi sami untuk mencari penyelesaian untuk kesengsaraan dalam kehidupan manusia. Siddhartha cuba belajar daripada dua orang Brahmin, iaitu Baginda berjaya mencapai tahap yang tinggi dalam pertapaan tetapi masih tidak dapat mencari penyelesaiannya. Kesengsaraan dalam kehidupan manusia walaupun kemampuannya sudah melebihi guru. Seterusnya, Baginda dan sekumpulan teman telah meninggalkan gurunya lalu cuba menyeksa diri. Akhirnya Siddhartha menemui jalan kesedaran, iaitu jalan yang tidak perlu menyeksa diri sendiri dan menyeksa orang lain. Untuk menguatkan badan, Baginda menerima susu lembu yang dibekalkan oleh seorang peternak lembu yang melalui tempat itu. Sumbangan Siddhartha Gautama Buddha dalam aspek etika. Yang pertama adalah pandangan yang benar. Pandangan yang benar juga boleh dialih bahasa ke perspektif yang benar, wawasan yang benar atau kesefahaman yang benar. Lapisan pertama ini merupakan lapisan yang terpenting dan merujuk kepada cara yang betul untuk melihat dunia dan kehidupan ini. Ia membolehkan pengamalnya untuk memahami bagaimana realiti berfungsi. Ia menjelaskan kewujudan manusia, penderitaan, kesakitan, penuaan, kewujudan ketamakan, kebencian dan khayalan. Ia memberi hala tuju dan kecekapan kepada lapisan lain. Pandangan yang benar bermula dengan konsep dan ilmu tertentu tetapi hanya akan adil melalui penumpuan yang benar. Selain itu, merujuk kepada ilmu yang dapat mengatasi kerumitan minda. Yang kedua adalah niat yang benar. Niat yang benar iaitu pemikiran yang benar, tekad yang benar, aspirasi yang benar atau usaha untuk mengubah azam kita. Dengan ini, kita akan sentiasa dapat menyingkirkan nilai-nilai yang salah dan tidak moral. Pemahaman betul mengenai pandangan yang
benar akan membantu penganut untuk membezakan antara niat yang benar dan niat yang salah. Ini bermaksud bahawa komitmen terhadap laluan kerohanian, azam yang baik serta komitmen kepada tidak melakukan kezaliman kepada makhluk hidup lain. Agama Buddha mengutamakan etika-etika berikut dalam konteks perhubungan dengan keluarga, iaitu sikap murah hati, mengawal diri dari segi moral, rezeki yang benar. Etika agama Buddha dan perhubungan. Di Sri Lanka, ibu dilihat sebagai Buddha. Di Thailand, ibu bapa amat dihormati dan anak-anak akan akur kepada mereka dan dibalas dengan kasih sayang. Menghormati golongan yang berusia memainkan peranan penting dalam budaya penganut agama Hindu. Abang atau kakak dalam sesebuah keluarga akan dihormati dan dikehendaki untuk memberi bimbingan kepada adik-adik mereka. Budaya ini juga diamalkan di tempat kerja di mana pandangan golongan yang lebih senior diutamakan. Agama Buddha amat dipengaruhi oleh Confucianism, terutamanya dari aspek penyerapan unsur-unsur seperti menghormati golongan yang lebih berusia dan perhubungan kekeluargaan yang rapat. Perhubungan antara sesebuah keluarga dilihat sebagai asas etika sesebuah masyarakat. Etika agama Buddha dalam konteks sosial dan interpersonal. Sikap hormat menghormati merupakan teras kepada perhubungan kekeluargaan dalam agama Buddha. Kepentingan sikap ini juga dipraktikkan dalam perhubungan interpersonal. Berbagai penganut agama Buddha yang agung telah mengamalkan sikap ini dan beliau tidak pernah sekali-kali berperang dengan sesiapa. Malaysia dalam mengaplikasikan pemikiran etika Siddhartha Gautama Buddha. Rakyat Malaysia perlulah bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya dapat menghapuskan golongan yang dialami kelaparan. Rakyat Malaysia juga tolong menolong satu sama yang lain. Dengan itu rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Selain daripada itu, rakyat Malaysia perlu ingat bahawa status seseorang individu tidak akan dapat diukur melalui kekayaan mereka, tetapi boleh diukur melalui pertolongan yang diperlukan semasa kecemasan. Cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Penafian agama Islam sebagai agama rasmi. Antara cabaran kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia adalah menafikan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Walaupun Malaysia sering dipuji dan digembar-gemborkan oleh dunia bahawa mempunyai kestabilan politik kerana dapat mentadbir mempunyai satu komuniti masyarakat majmuk yang pelbagai, tetapi akhir-akhir ini keutuhan kenyataan itu nampak goyah. Hal ini demikian kerana sejak kebelakangan ini kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara bukan sahaja telah dipertikaikan tetapi digugat oleh pelbagai kumpulan dan pertubuhan bukan Islam yang membuat pelbagai tuntutan serta tafsiran yang tidak munasabah terhadap Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia apabila disebut tentang agama negara, maka secara rasanya ia boleh dipahami sebagai agama rasmi bagi Malaysia, bukannya agama rasmi yang dianuti oleh rakyat negara ini. Adalah tidak wajar sekali kerana majoriti penduduk Malaysia menganuti Islam. Pertikaian ini masyarakat sudah ratusan tahun dahulu. Keadaan ini menunjukkan bahawa pelbagai komuniti masyarakat Malaysia sudah berani untuk mempersoalkan perlembagaan negara seterusnya akan pasti menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Sekiranya usaha untuk mempertikaikan dan tindakan mengubah status agama Islam tidak dihentikan segera, ia dikuatiri boleh menjejaskan keharmonian kaum di kalangan penduduk negara ini yang sudah terjalin buat sekian lamanya. Keselamatan negara.
cabaran seterusnya kita menerima ancaman daripada puak-puak ekstremis kaum penyimpang agama. Kelompok ini menjadi ancaman kepada negara kerana tindak tanduk mereka yang sanggup melakukan sesuatu di luar batas kemanusiaan demi mencapai matlamat masing-masing. Selain daripada itu, terdapat juga pihak yang sengaja mengeksploitasi isu-isu ekonomi dan sosial politik negara untuk mendapatkan sokongan terutamanya dari kalangan parti politik dan badan bukan kerajaan. Kehadiran pendatang sama mereka masuk ke negara. Kesimpulan, pembentukan etika seseorang individu atau rakyat adalah berkait rapat dengan faktor-faktor seperti keluarga, rakan, sebaya dan situasi. Ini kerana mereka mempunyai pemikiran dan tingkah laku yang kurang matang. Ibu bapalah insan penting yang boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar berkaitan kelakuan yang baik dan nilai-nilai asas yang disanjung oleh masyarakat. Ibu bapa perlu sentiasa bersedia mendengar permasalahan anak-anak remaja dan meluangkan masa bersama supaya mereka tidak berasa keseorangan. Ia akan membentuk etika yang baik dan remaja tersebut boleh melangkah ke alam dewasa dengan pemikiran yang matang. Terima kasih. Terima kasih.